Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid SK Session 7 Shah Alam, murid-murid tahun 5. Okey, bersama cikgu hari ini untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, minggu kedua PDPR setelah kembalinya kita ke sesi persekolahan. Okey, hari ini cikgu nak mengajar kamu unit 11 pendidikan kesihatan. Oleh itu, cikgu nak murid-murid gunakan buku pendidikan jasmani dan kesihatan yang ada pada kamu dan buka muka surat 88. Kita akan merujuk buku teks di muka surat 88. Okey, unit 11 ni kita dah belajar banyak topik-topik kecil yang sepanjang tahun ni lah, daripada bulan 1 sampai bulan 6. Okey, sebelum ni kita belajar konflik, persahabatan, penderaan, penyalahgunaan bahan, sistem reproduktif, pengaruh rakan sebaya, dan hari ini tajuk kita fokus kepada penyakit. Okey. Alright murid-murid, kita tengok muka surat 88, buka muka surat 88. Okey, bagi yang tak ada buku teks boleh rujuklah video cikgu ni. Muka surat 88. Okey. Penyakit Penyakit ni dia terbahagi kepada 4. Kalau kita nak belajar tahun ni, penyakit ni terbagi kepada 4. Cikgu percaya masa tahun 3, tahun 4 dulu kita dah belajar topik-topik berkaitan dengan penyakit. Okey, tahun ni untuk tahun 5 kita akan tengok penyakit. Ada 4 penyakit untuk tahun 5. Yang pertama kita tengok demam campak, cacar air, yang seterusnya rubella dan beguk. Okey, ada 4 semua penyakit dalam topik tahun 5 ni. Okey, kalau tengok buku teks tu, Iza, Wendy, David dan Chandran ialah ahli kelab doktor muda di Sekolah Kebangsaan Bahagia Permai. Okey, dalam buku teks tu dia menceritakan ada beberapa orang murid di sebuah sekolah iaitu ahli kelab doktor muda. Mereka ditugaskan untuk mendapatkan maklumat tentang penyakit demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Okey, mereka ditugaskan untuk mencari maklumat berkaitan dengan penyakit-penyakit yang cikgu sebut tadilah. Ada 4. Jangan risau, kita akan pergi satu persatu. Cikgu akan terangkan satu persatu penyakit-penyakit yang kita perlu tahu untuk tahun ini. Okey. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Dalam buku teks kamu pun ada. Yang pertama kita tengok demam campak. Kita tengok penyakit demam campak. Okey. Demam campak ni kita tengok, cikgu percaya ada yang pernah kena demam campak ni. Dia biasanya demam campak ni, kita sebagai manusia ni biasanya akan mengalami sekali dalam seumur hidup kita, iaitu demam campak ni. Okey, kita tengok macam mana demam campak ni boleh berlaku. Okey, dalam buku teks kamu tu dia ada bagi tahu simptom demam campak. Okey, demam, selsema, sakit tekak, mata berair dan sensitif pada cahaya, sakit otot, batuk. Ni biasa kita akan mengalami gejala ni lah bila kena demam campak. Demam campak, chicken pox lah dalam bahasa yang kita biasa guna, chicken pox. Chicken pox, demam campak ni. Okey, boleh rujuk buku teks kamu. Sebab dia simple je. Dia kebanyakannya simptom dia ni lebih kurang je kalau kita tengok untuk penyakit-penyakit yang familiar ni. Okey, kita tengok. Okey, demam campak. Dalam ni tak ada dalam buku teks. Okey, yang ni cikgu ada ambil dalam Google lah. Kalau kita search dalam internet, ada banyak berkaitan dengan demam campak ni. Okey, demam campak adalah penyakit jangkitan akut pada kanak-kanak disebabkan oleh virus campak, measles. Okey, dia ada virus yang dijangkiti ya. Pesakit demam campak biasanya mengalami gejala jangkitan respiratory dan disertai dengan ruam pada kulit. Okey, biasanya orang demam campak ni dia akan ada ruam pada kulit, bintik-bintik kemerahan. Kita tengok biasa masa kecil tu, kita tengoklah kalau yang kena masa kecil mungkin dia tak ingat. Masa umur 3 tahun, 4 tahun. Penyakit demam campak ni umur bawah 12 tahun pun boleh kena. Dia tidak kira umur. Okey, kita tengok tanda-tanda
untuk demam campak ni, hari pertama hingga ke hari 12. Dalam ni dia beritahu biasanya demam campak ni ambil masa 1 hingga 12 hari. Bila kena demam campak ni, tempoh kena kamu akan mengalami gejala dia ni dalam tempoh 12 hari biasanya. Demam dengan suhu badan yang tinggi. Dalam tempoh 12 hari ni demam boleh mencecah kepada suhu tu 37. Demam lah. Kita demam kan, panas kepala. Itulah. Hari kedua dan ketiga kemunculan bintik-bintik merah. Mula-mula dia demam. Lepas tu dia keluar ruam pada badan-badan kamu. Kalau kamu tengok dalam gambar ni pun adalah dalam buku teks kamu tu nampak macam merah-merah kan. Dalam video cikgu pun ada gambar kanak-kanak lelaki ni yang menunjukkan ada ruam pada badan dia. Pada hari 2 dan ketiga kemunculan bintik-bintik merah di badan kita, di badan, di muka, di tangan, di kaki. Kebanyakannya di seluruh badan lah. Kalau teruk, dia akan naik ruam tu ke seluruh badan kita. Okey, untuk hari yang ketiga batuk sesema dan sakit tekak, mata berair dan sensitif kepada cahaya. Yang ni biasanya hari ketiga. Hari pertama, hari kedua tu dia naik ruam-ruam. Hari ketiga dia akan mula rasa batuk, sesema, sakit tekak, mata berair, sensitif pada cahaya. Ni adalah tanda-tanda bila kita kena demam campak. Dia berbeza dengan demam biasa. Okey. Seterusnya kita tengok pada hari ketiga dan hari kelima. Bintik-bintik merah merebak ke muka dan ke seluruh badan. Mula-mula dia tumbuh 1-2 je. Mungkin di pipi, di leher, di bahu, di badan, di belakang. Lepas tu dia merebak ke seluruh badan. Satu badan daripada atas sampai ke kaki. Okey, tu untuk ruang bintik-bintik merah. Okey, hari keempat hingga ke hari 7 bintik-bintik merah ni kekal. Dia kekal. Dia akan kekal pada badan kita. Dia akan keluar, mungkin ada biji-biji. Kalau dah teruk tu, dia akan keluar biji-biji. Okey, tengok kita tengok pada kesan komplikasi dia. Kalau komplikasi dia, kalau kena demam campak ni, dia boleh menyebabkan jangkitan pada telinga. Jangkitan pada paru-paru. Dia boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan dia lah kalau kena demam campak ni. Jangkitan paru-paru ni pneumonia. Biasanya masalah pernafasan lah. Paru-paru ni dia macam sesak nafas, sukar nak bernafas. Biasalah kalau kita kena, dia macam kena orang asma kan, dia susah nak bernafas. Seterusnya jangkitan pada otak. Yang ni mungkin dah kritikal lah. Kritikal jangkitan pada otak. Bahaya. Jangan ingat demam campak ni biasa-biasa. Kalau kita biarkan dia, sebab suhu dia ni kadang-kadang dia boleh panas, dia boleh menyebabkan berlakunya komplikasi jangkitan pada otak kita. Seterusnya cirit-birit. Yang ni macam tahulah, semua orang tahu kan cirit-birit tu macam keluar masuk toilet. Tu bila dah kesan dia yang teruk lah kepada pengidap demam campak ni. Okey, kita tengok cara-cara untuk mencegah demam campak ni. Okey, dia biasanya penyakit ni mesti ada cara nak mencegah dia. Okey, biasanya demam campak ni kita tahu semua orang ambil suntikan imunisasi. Biasanya kalau baby tu baru lahir, kita kena bertemu dengan doktor untuk mengambil vaksin. Vaksin bagi mencegah demam campak ni. Dia bukan ambil vaksin ni untuk tak dapat penyakit. Dia untuk mencegah diri kita ni dari mudah terkena demam campak. Suntikan yang diberi nama MMR, Measles, Mumps dan Rubella. Ni kita akan belajar sebab dia 3 penyakit ni dia berkait antara satu sama lain. Biasanya pada usia 12 bulan, umur setahun dan ketika umur 7 tahun. Yang ni kita kena tahu bila kita ambil suntikan tu, ni untuk mencegah apa. Biasanya mak ayah kita tahulah. Biasanya kalau dalam buku kelahiran kita tu ada ditanda kamu dah ambil suntikan. Masa tahun 1 pun nurse ada datang sekolah kan untuk cucuk kita vaksin ni bagi mencegah penyakit yang diberi nama MMR lah dalam bahasa perubatan. Okey, ringkasan kepada Measles, Mumps dan Rubella ni, MMR. Okey.
Ibu bapa hendaklah memastikan anak mereka mendapat imunisasi. Biasanya ibu bapa dia tahulah rutin dia menghantar anak-anak dia untuk mengambil vaksin. Mengambil suntikan imunisasi ni bagi mengelak kita kena demam campak yang kerap. Bukan tak kena, mungkin kekerapan untuk kena ataupun chance untuk kita sakit tu berkurangan. Tu yang dinamakan vaksin. Bukan ambil vaksin ni terus hilang. Ambil vaksin ni untuk mengurangkan kita kepada risiko mendapat penyakit. Okey, pemberian vaksin dan jangka masa tertentu boleh mengelakkan anak anda daripada dijangkiti virus. Dia kata pemberian vaksin dalam jangka masa tertentu boleh mengelakkan anak daripada dijangkiti virus ni. Maknanya nak mengelakkan kita daripada kena. Kalau kita tak ambil suntikan ni, mungkin kita mudah terdedah. Sebab penyakit demam campak ni dia mudah berjangkit. Sebab dia dalam kategori penyakit berjangkit. Okey, tu bagi demam campak. Kita tengok lagi. Ni ada info sedikit lah. Apa itu demam campak? Merupakan jangkitan akut yang semacam di dekat tadi lah. Ni kita ambil dalam page Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada tunjuk. Kamu pun boleh tengoklah page ni. Kalau kita tak faham, kita boleh rujuk page Kementerian Kesihatan berkaitan dengan. Okey, bagaimana ia merebak? Ni yang cikgu nak highlight. Bagaimana ianya merebak? Okey, biasanya melalui cecair pernafasan, batuk atau bersin. Dalam rumah tu kalau ada seorang antara kita yang kena demam campak, dia mudah dijangkiti sekiranya kita ni tak ada antibodi ataupun pelindung bagi penyakit ini. Contoh dalam rumah, kita duduk dengan kawan-kawan, dengan adik-adik kita, kita cakap, bersin, batuk melalui LU tu boleh menjangkiti adik-adik kita. Yang lain lah, kalau belum kena lagi mungkin akan mendapat penyakit demam campak ni melalui LU je, pernafasan udara kan, kita tahu kan cakap. Sekarang ni kita boleh kaitkan macam-macam. Sekarang ni COVID pun macam tu juga. Dia mudah merebak melalui udara, LU, pernafasan kita. Okey, jaga bila kita bersin ke apa, pastikan tutup mulut, guna sapu tangan untuk bersihkan kita punya LU tu. Tak pun tutup mulut dengan sapu tangan agar dia tak tersebar kepada orang sekeliling kita. Seterusnya, menyentuh permukaan yang dicemari cecair pernafasan seperti alat permainan. Yang ni kat rumah kita biasanya adik-adik kita yang kecil tu kan banyak permainan. Kita ada penyakit, kena demam campak, kita sentuh dia, kita sentuh permainan dia. Dia pun mungkin mudah dijangkiti demam campak ni. Jadi kena pastikanlah bila kita kena demam campak ni, kebersihan kita kena jagalah bagi mengelakkan orang lain dijangkiti. Okey, alright, tu untuk demam campak. Seterusnya kita tengok simptom cacar air. Ni lebih kurang dengan demam campak tadi. Okey, demam, dia punya simptom dia demam, rasa letih, ada keluar ruam kecil, mengandungi air dan berasa gatal. Yang ni dia cacar air ni dia ada tumbuh, dia akan naik pada badan kamu tu ruam-ruam yang ada biji-biji yang berair. Tu adalah cacar air. Kita tengok dalam buku teks kamu muka surat 88 tu ada gambar berkaitan dengan cacar air tu. Okey, ni kita tengok sedikit info berkaitan cacar air dan virus varicella zoster nama dia. Ini tu bahasa perubatan lah. Virus varicella zoster kita biasa pakai nama cacar air je. Mudah faham, cacar air. Okey, cacar air disebabkan oleh jangkitan kali pertama virus varicella zoster kepada manusia yang berisiko. Manusia berisiko ni siapa-siapa je lah yang berisiko. Kita semua ni adalah orang yang berisiko kalau kita tak ada antibodi yang kuat, ataupun imunisasi badan kita ni lemah. Okey, virus varicella zoster boleh menjangkiti melalui sama ada sentuhan secara langsung. Secara langsung ni maknanya kamu sentuh orang sekeliling kamu tu. Contoh kamu pergi pegang adik kamu ke, maknanya tu adalah secara langsung. Maknanya berlaku
sentuhan yang nyata dia panggil. Okey. Kepada lepuk air. Secara langsung kepada lepuk air. Kamu contoh cikgu bagi rumah tu ada adik kita kena cacah air. Kita pergi sentuh badan dia di kawasan yang dia punya cacah air tu. Cacah air tu kan ada bintik-bintik yang ada air. Kita sentuh, pecah ke apa, air tu kena pada kita. Yang tu menyebabkan kita pun boleh kena cacah air tu. Sebab tu adalah virus melalui sentuhan. Okey, dan seterusnya melalui cecair pernafasan. Banyak penyakit yang tersebar melalui pernafasan ni. Bercakap, bersin, batuk. Sebab itulah kita belajar bila batuk, bersin kena tutup mulut agar tak berlakunya tak berlakunya penyebaran penyakit melalui air liur ataupun wap air yang keluar daripada si pembawa penyakit ni. Sekarang ni kita kan dah normal baru ni, mask tu memang sentiasa pakai bila di luar, tapi dalam rumah biasanya cikgu percaya tak pakai pun kan. Maknanya benda ni boleh berlaku dalam rumah kita. Alright, kita tengok simptom-simptom dia. Ruam pada tubuh. Macam tadi pun sama, demam campak pun ruam pada badan kita. Jadi untuk nak kena pasti penyakit ni senang je. Tengok ada ruam pada tubuh kita. Kedua, berasa lemah badan. Biasanya kalau demam ni confirm lah kita akan rasa badan kita ni lemah. Okey. Kurang selera makan. Yang ni dia ada kurang selera makan berbanding demam campak tadi dia tak ada. Untuk cacah air ni dia kurang selera makan. Makan tak lalu. Seterusnya sakit kepala. Tadi pun tadi dia tak ada sakit kepala. Yang ni ada sakit kepala, dia perbezaan. Tapi lebih kurang dia. Penyakit campak dengan cacah air ni dia lebih kurang. Tapi simptom dia tu ada sedikit perbezaan. Okey, yang kelima demam. Demam ni kalau campak pun demam, cacah air pun demam. Jadi untuk penyakit ni kita tahu. Bila demam je, naik ruam, ada biji-biji berair tu kena cacah air, boleh beza. Kalau demam campak tadi dia tak ada biji-biji berair, dia naik ruam merah je, kemerah-merahan. Cuma mata lah pedih sedikit, mungkin sakit otot, sakit sendi, sakit bahagian siku, lutut. Tu je perbezaan dia, lebih kurang sama. Persamaan dia lah, penyakit ni ada persamaan tapi ada sedikit perbezaan. Okay, sebab tu nama dia pun berbeza, sebab virus yang berbeza. Seterusnya kita tengok penyakit yang seterusnya iaitu rubella. Dia sama dia, dia tiga penyakit ni mempunyai simptom yang sama. Rubella pun sama. Dia naik ruam. Tengok demam, sakit tekak, bintik merah, ruam di muka dan merebak ke seluruh badan. Sebab itulah tadi kita tengok awal-awal tadi ada suntikan yang diberi nama MMR. Tiga penyakit ni untuk suntikan tadi tu untuk mengelakkan tiga penyakit ni sebab dia lebih kurang sama penyakit dia. Okey, boleh faham Cikgu harap fahamlah untuk tiga penyakit ni. Perbezaan dia ada persamaan dari segi dia punya simptom-simptom dia dan ada sedikit perbezaan untuk membezakan jenis penyakit ni. Tapi dia merebak daripada cara yang sama. Okey, ni penyakit yang berjangkit. Kita tengok. Okey, yang seterusnya, yang terakhir untuk penyakit-penyakit pada topik kali ini itu simptom beguk. Ini berbeza sedikit berbanding dengan tiga tadi MMR tadi, campak, cacah air dan rubella ni dia ada kesan pada badan, ruam-ruam. Yang ni kita tengok simptom beguk ni, yang pertama demam, yang kedua sakit kepala, yang ketiga mulut kering, yang keempat ni mudah nampak, bengkak pada satu atau kedua-dua kelenjar parotik dan berasa sakit ketika menelan makanan. Dia di bahagian kamu punya bawah dagu biasanya dia akan jadi bengkak ni.
Dia duduk sini. Sama ada di sebelah ni ataupun dua-dua belah. Siapa yang dah pernah kena beguk tu, dia tahulah bagaimana sakitnya bila nak menelan makanan. Dia bukan ulcer, dia bukan sakit tekak tu. Cuma dia bahagian bawah kamu punya dagu ni. Cikgu nak bagi tahu pun sukar, sebab orang yang mengalami je tahu bagaimana rasa sakit untuk nak menelan makanan tu bila kita dijangkiti oleh penyakit beguk ni. Okey, kita tengok beguk merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Semua penyakit kebanyakannya melalui virus. Jarang kita dengar penyakit ni tak melalui virus, kecuali sakit luka lah, jatuh basikal, jatuh lain, tu cerita lain. Ni penyakit ni biasanya dia datangnya melalui virus. Sekarang ni kita tahu, kita tengok TV, kita tengok internet, apa semua cerita pasal COVID. COVID pun adalah virus. Dia berbeza. Banyak jenis-jenis penyakit ni. Kalau kita belajar, banyak penyakit di dunia ni disebabkan oleh virus-virus tertentu. Okey, seterusnya, ia menyebabkan pembekakan dan rasa sakit pada kelenjar parotid. Jadi kita kata dia kelenjar parotid ni di bahagian kamu punya leher ni, dia kat bawah tu. Dia ada di bawah ni. Di bawah tu adalah kelenjar parotid. Ia mudah berjangkit dan virus merebak melalui titisan daripada mulut, hidung dan tekak. Maknanya cara dia merebak pun sama lebih kurang melalui titisan daripada mulut, hidung dan tekak. Tengok tanda dan gejala. Jangkitan bermula selepas 12 hingga 25 hari berhubungan dengan orang yang dijangkiti. Jadinya contoh kalau cikgu kena beguk ni, jangkitan tu akan bermula selepas 12 hingga 25 hari kita berhubung. Maknanya kalau cikgu jumpa kamu 1 hari bulan, maknanya mungkin kamu akan mendapat penyakit ni 12 hari selepas itu. 12 hari bulan baru kamu akan mula ada simptom-simptom beguk ni. Dia semua lebih kurang kalau kita tengok sekarang ni, kalau kita mudah faham, virus COVID ni. Virus COVID maknanya bukan hari ni kita jumpa, hari ni kita dapat. Maknanya hari ni kita jumpa, mungkin seminggu, 2 minggu lagi barulah kita mula mengalami simptom tersebut. Jadi kena beringat, orang yang kena beguk ni, dia kalau boleh elak daripada berjumpa atau melakukan sentuhan kepada orang sekeliling. Okey, kita tengok dia punya tanda dia, demam. Tengok macam cikgu cakap tadi, demam dia kan belajar tadi 4 penyakit, semua ada simptom demam ni. Kebanyakan penyakit ni kalau virus mesti demam. Kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mulut kering dan hilang selera makan. Kalau sekarang ni hilang selera makan, bahaya. Kita takut. Takut COVID ke apa. Sebab simptom COVID pun lebih kurang sama. Okey, keletihan. Ni beguk ni dia ada simptom keletihan pada kita. Bila kena beguk, kita akan letih. Dan yang terakhir, pembekakan pada satu atau kedua-dua kelenjar parotid. Macam kita tak ada. Dia akan bengkak kat sini. Rasa besar aja. Tu adalah kesan daripada penyakit beguk. Okey, jadi hari ini kita dah belajar 4 penyakit. Yang pertama, demam campak. Yang kedua, cacar air. Yang ketiga tadi, rubella. Yang keempat, beguk. Ada persamaan dan juga ada perbezaan. Jadi kamu boleh tengok dalam buku teks kamu surat 88 dan 89 tu, list-list yang diberikan tu mana persamaan dia, mana perbezaan dia. Kamu boleh buat banding beza dia. Tapi ni adalah dalam kategori yang sama, iaitu penyakit berjangkit. Okey, kita tengok dalam buku teks muka surat 89 tu, pesakit demam campak, rubella, beguk dan cacar air perlu diasingkan. Jadinya ingat, bila kita kena 4 penyakit ni, kita perlu mengasingkan diri. Bukan asing diri ni pergi keluar rumah. Bukan. Maksudnya kita kena elakkan daripada kita berada dekat dengan orang sekeliling. Sebab tu bila kena penyakit ni, sekolah tak boleh datang. Kalau dulu, zaman sekolah dulu, bila kena 4 penyakit ni,
kamu diberi cuti seminggu, 2 minggu sebab tak perlu datang sekolah agar ianya tidak menjangkiti rakan-rakan sekelas yang lain lah. Okey, boleh faham. Sebab itulah cuti lama walaupun biasa demam 2-3 hari je cikgu doktor bagi MC kan. Kalau kena penyakit yang berjangkit 4 jenis ni biasanya seminggu paling kurang. 2 minggu maksimum. Maknanya 1 hingga 14 hari kamu terpaksa direhatkan, dicutikan di rumah masing-masing agar tidak menjangkiti rakan-rakan sekelas yang lain. Okey, kita jangan menyentuh bahagian yang sakit itu supaya kita tidak dijangkiti. Bagi orang yang tak ada penyakit ni, kita jangan gatal-gatal tangan kita pergi sentuh kawan kita. Alah, benda ni biasa. Tak boleh sebab ianya boleh dijangkiti, senang dijangkiti. Kita juga jangan berkongsi barang peribadi dengan pesakit ini. Tak boleh kongsi cawan ke, pinggan ke, sudu ke. Untuk mengelakkan virus ni tersebar sebab dia tersebar melalui air liu, air peluh, pernafasan kita. Jadi elakkan berkongsi. Okey, seterusnya kita tengok demam campak, bergut dan rubella boleh dicegah melalui suntikan imunisasi. Macam ibu cakap tadi lah. Kita perlu ambil suntikan imunisasi yang disediakan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk mengelakkan risiko jangkitan. Bukan nak bagi hilang tapi nak mengelakkan daripada risiko jangkitan. Bayi yang berusia 9 bulan, masa bayi lagi kamu disuntik dan 12 bulan perlu diberikan suntikan MMR untuk mencegah ketiga-tiga penyakit ini. Tiga-tiga tu iaitu campak, cacar air dan rubella lah. Yang ni mana kamu kena ambil suntikan lah. Tahun 1 je gua rasa last untuk MMR ni bila kamu berumur 7 tahun. Tapi semua dah ambil lah bila kamu dah tahun 5, masa tahun 1 dulu kamu dah dicucuk. Apalah yang dicucuk tu? Itulah adalah vaksin MMR semasa tahun 1. Kan beratur ramai-ramai dulu, ingat tak masa sekolah dulu nurse datang ke sekolah untuk buat suntikan. Itu adalah suntikan bagi mencegah 3 penyakit ni. Mengurangkan risiko penyakit MMR. Okey, penyakit cacar air juga boleh dicegah dengan mengambil vaksin varicella. Okey, maknanya untuk cacar air dia ada vaksin varicella. Nama vaksin itulah boleh diambil. Okey, harap-harap murid fahamlah topik kita pada hari ini. Okey, cara mencegah ni kamu tengok dalam buku teks kamu di muka surat 88 ada sedikit informasi yang diberikan agar kita semua faham. Okey, vaksin mumps, measles, rubella ialah vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh daripada 3 jenis penyakit iaitu demam campak, bergut dan rubella. Suntikan vaksin ini diberikan 2 kali, 9 bulan dan 12 bulan. Okey, maknanya penyakit ni masa kecil lagi kita dah ambil 2 suntikan. Ada di buku tu cikgu rasa kalau mak ayah kamu tahu benda-benda macam ni kita dah ambil ke tidak, mak ayah kita tahu. Okey, sumber dia kalau kita tengok cikgu pun ada buka laman web ni www.myhealth.government.my. Boleh tengoklah kalau kamu nak tengok apa-apa info berkaitan dengan penyakit ni, boleh tengok. Okey, ni satu lagi info yang diberikan. Layari laman sesawang. Okey, untuk mendapat maklumat tentang demam campak, rubella, bergut dan penyakit cacar air. Okey, harap dengan penerangan sedikit sebanyak daripada cikgu ni boleh menggambarkan kamu bagaimana penyakit berjangkit ni boleh merebak. Kita dah belajar masa tahun 3, tahun 4 dulu penyakit-penyakit. Cuma yang ni ada 4 jenis lagi. Banyak penyakit-penyakit yang kita akan belajar. Okey, harap dengan video ni boleh membantu kamu untuk lebih faham berkaitan dengan penyakit. Okey, murid-murid sekalian. Oleh itu, selepas pada sesi pembelajaran kita ni, cikgu ada tugasan untuk kamu sepanjang seminggu. Kita tempuh minggu kedua PDPR ni. Untuk sambungan dia minggu kedua ni daripada
hari ini hingga ke hujung minggu lah. Tak apa, tak ada masalah. Kamu boleh buat latihan yang cikgu berikan dan pastikan kamu hantar ke dalam ID Google Classroom masing-masing lah. Cikgu dah create kelas tu. Maknanya kamu tinggal masukkan saja kamu punya assignment tu ke dalam Google Classroom masing-masing. Okey, untuk tugasan nanti cikgu akan listkan dalam Google Classroom nanti. Dan serta melalui WhatsApp group lah nanti cikgu akan bagikan satu arahan bagaimana untuk melakukan tugasan untuk topik penyakit ini. Okey, sekian. Terima kasih. Bye-bye.